ada lagu juga sikit kan. Pergerakannya jauh beza sikit lah. Kalau mak bapak ada pergerakannya. Sebab ni dalam kajian kata manusia kita dia boleh fokus 30 minit je. Sebab itu Sukatan sekolah rendah, sekolah menengah baru, Kementerian Pendidikan tukar semua. Tahun ni kalau tuan-tuan perasan, satu waktu anak belajar 30 minit. Dulu 40 minit sekolah menengah, 30 minit sekolah rendah. Tahun ni dia sama sekolah menengah, satu waktu 30 minit. Sebab dia dah kaji. Satu waktu budak-budak 30 minit berhenti sekejap. Kalau dua waktu setengah jam, cikgu kena bijak. Sebab itu saya download kartun, ada. Kalau tak ada bulan puasa, kita ada gula-gula, ada coklat, ada. Kita bagi dia ruangan untuk dia bangun seketika, suruh dia minum air putih. Sebab itu tuan-tuan, bukan bulan Ramadan esok suruh anak bawa air, kerana air sangat besar dia punya fadilah. Air putih bukan air Milo white tea. Sebab itu saya suruh gerak tadi. Okey dah? Nampak? Agak-agak nampak tak mereka mau tu kat mana? Sebab itu setengah jam. Tapi saya baca bawah tu, sekiranya anda boleh duduk dalam sesuatu majlis atau program melebihi setengah jam, ciri orang cemerlang ada pada diri anda. So siapa tadi belum setengah jam, dia dah mula ngantuk, perbaiki, semak balik. Mungkin cara pemakanan, cara hidup kita menyebabkan kita tidak berapa stabil. Minta maaf cakap, usia bukan membezakan tahap kesihatan. Kena ingat usia bukan membezakan. Ada orang tak jaga makan, umur 20 tahun dah kena kecil manis, potong kaki. Tapi ada orang 60-70 tahun dia boleh pergi masjid, berjemaah, baca Quran tak henti-henti, beramal ibadat, dekat organisasi tak nampak tua, dipinjamkan oleh organisasi selepas bersara, memberi idea, membuat satu-satu program. Bayangkan macam mana dia dapat strategi, macam mana stamina itu, macam mana idea dia. So mulai hari ini positif dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi dah baik, kita yang tak baikkan dia. Kerana apa? Mungkin daripada keadaan kita makan, hidup kita, amalan kita tidak menjadikan kita orang hebat. Okay? Jibril. Tuan-tuan tahu Jibril itu besar mana? Kalau tuan-tuan dapat baca dalam Isra Mi'raj, siapa yang bawa Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah? Jibril kan? Jibril masa datang dekat Masjidil Haram, bila orang kata Isra, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit berjumpa Allah. Ketika nak turun, Allah kata, ya Jibril, pergi bawa Muhammad kekasih aku. Jibril nak turun kat bumi, tak muat bentuk dia, maka dia menyerupai manusia. Sampai Masjidil Haram, Nabi jadi imam, yang jemaah semua para malaikat dan nabi-nabi yang terdahulu. Maka naik ke atas, bawa Nabi, jumpa tingkat 1, tingkat 2, sampai langit yang ke-7, jumpa Nabi Ibrahim, naik ke Arash. Satu Arash tempatnya Allah SWT. Tiba ke Arash, Jibril kata, ya Muhammad, aku tak boleh ikut kau. Selepas Arash ini kau akan naik. Kalau kita baca kitab, Arash itu terbuka. Seperti pancaran yang halus Nabi tembus nak jumpa Allah. Aku tak boleh naik, tapi aku nak tunjuk dengan kau. Inilah kawasan yang melayakkan aku tunjuk diri aku, cakap Nabi Muhammad. Tahu tak? Nabi Muhammad kata, kau nak tengok tak aku? Jibril kata, nak. Maka tiba saja di Arash tu, di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu luas. Jibril jelma jadi Jibril. Jibril ada 700 sayap di kiri, 300 sayap di kiri, 300 sayap di kanan, 600 sayap. Setiap sayap tu perjalanannya ratusan tahun. Warnanya ada warna yang tidak terdapat di muka bumi. Galib malaikat Nabi tengok. Sebab itu bayangkan, malaikat besar-besar, dia taat Allah. Kita kecil kan? Tapi kita kuat sebab apa? Akal. Tak pandu akal betul-betul, habis kita di neraka jahanam. Sebab itu jangan terkejut budak 2 tahun boleh baca Quran. Sebab daripada kecil mak bapak dia gunakan akal tu sepenuhnya. Sebab itu anak-anak, baby-baby, cucu-cucu, tolonglah kondak. Dalam keluarga ada tak hafiz-hafizah? Tak ada. Cucu aku mesti hafiz-hafizah. Ini merancang keturunan, kerana dia akan membawa kita kepada saham akhirat. Jangan terlampau sangat ICT, minta maaf. Udah 3-4 bulan iPad, siang malam lagu-lagu putih. Anto debo baik. Sesekali boleh ke? Cuba buka. Sebab saya tengok budak-budak hebat celik Quran ni. Saya tanya mak
seawal anak dia boleh memandang, ada suara, dia dah memperdengarkan ayat-ayat Quran. Ini bukan perkara mustahil. Walaupun kita tak jadi hafiz-hafizah, kita baru dapat. Okay, next. Yang ketiga, terkandung banyak ibadah yang dilipat kali gandakan pahalanya. Sebab itu kita kena tangkap Ramadan. Apa dia? Adanya solat sunat tarawih. Bulan lain tak ada, tuan-tuan. Orang lelaki berjemaah. Orang perempuan tengoklah. Kalau suami bawa, pergilah. Kalau suami tak pergi, jangan kecil hati. Tak iyalah, masjid dah penuh sampai ke jalan. Betul, abang tak bawa orang, mesti ada orang kedua kan. Inilah abang nak tengok orang abang punya bekas lama abang tu. Ramadan bersangka baik. Tak, abang tengok masjid dia dah penuh. Orang lelaki perempuan boleh tak semayang berjemaah? Tak jemaah, seorang-seorang. Boleh. Saya tak pandai. Bacalah surah yang kita hafal. Walaupun qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, atau inna atoina. Atau saya inna atoina pun saya tak berapa hafal. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Allahu akbar. Sebab alif lam mim pernah dengar tak? Rakaat kedua, waladhdallin, amin, yasin. Kalau kita jadi imam, anak dah takut. Misal saya agak lama. Rakaat pertama dia lamin tapi dia lupa katnya. Selalu orang apa kat sekolah 1 sampai 5 tapi dia baca 1. Allah Yasin, mak tiap malam Jumaat baca. Rupanya Yasin. Allahu Akbar. Anak alhamdulillah. Alhamdulillah pula anak. Bacalah, niat. Tak tahu bahasa Arab. Saya niat bahasa Arab tak pandai. Ya Allah, Tuhan tahu semua bahasa. Baca dah mati. Saya jaga solat sunat tarawih 2 rakaat kerana taklah. Allah tak sempurna saudara kalau kita tak masjid kan. Bila ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Al-Badrul Munir Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Lah itulah kakna. Kau semuanya seseorang tak apa buat. Akak boleh buat kak? Macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, sebut 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab, dia sebut, dia jawab, dia sebut, dia jawab. Alamun. Tak ada. Lagi besar pahala tak kita kat rumah. Jadi bukan ustazah. Ada orang, saya bukan ustazah, saya nak imam. Allahu Akbar. Betul kan? Jadi Fatihah betul. Jangan anak belakang Fatihah lebih baik. Kalau anak lebih baik, anak jadi imam. Mana tahu anak kita sekolah agama Syifarudiah kan? Okey, tak apalah akak suruh anak akak yang Sultan Muhammad tu jadi kat rumah. Yang lelaki suruh pergi masjid sebab afdal, sangat bagus. Okey? Solat sunat yang lain. Waktu siang macam ni apa? Okey, sebut. Waktu sunat macam ni. Pandai. Duha. Cari. Siapa nak maintain bukan Ramadan saja tu. Ini jadi kita punya perubahan, bawa sampai mati. Macam ni duha. Kerja. Kejap lagi zuhur. Betul. Buat rawatib. Bulan lalu tak pernah buat rawatib. Rawatib apa? Solat sunat. Ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Niat senang je saja aku solat sunat zuhur sebelum kerana Allah Ta'ala 2 rakaat. 2 rakaat dulu. Lepas tu zuhur 4. Lepas tu dah sudah baca doa, bangun balik. Saja aku solat sunat zuhur selepas zuhur kerana Allah Ta'ala dah sembahyang. Itu namanya rawatib. Kan hebat. Balik rumah sembahyang asar. Duduk sekejap, ambil Quran selai. Sebab tadi kita kerja kan, Quran tak boleh buka. Kalau tadi pukul 2 rehat, pukul 12.30. Kalau dapat selai dah, okey. Siapa yang tak biasa Quran ni, biar buat konsisten dan istiqomah. Jangan buat banyak-banyak, tapi lepas tu tinggal. Tu tak nak. Kalau ada WhatsApp group, ada tak WhatsApp group? Satu group berapa orang? Ada 30 orang. Bagi satu juzuk. Tanya siapa yang belum baca Quran, dia hanya baca Iqra. Anak dah 5. Ya, aku bergebuk 5 orang. Kau baca juzuk 30. Juzuk Ammah. Siapa dah memang dia khatam, dia memang fasih Quran. Okey, akak fasih. Okey, akak ambil 2 juzuk kak.
Macam itulah beza berwasap dalam bulan Ramadan. Okey? Apa lagi? Malam maghrib, lepas maghrib setiap waktu lah senang 5 waktu rawatib hidupkan. Buat sampai mati lepas ni. Apa kelebihan rawatib? Okey, kita dengar, kita ingat balik, recall balik. Siapa solat sunat rawatib, Allah kata ditakdirkan dalam solat wajib kita terlupa, tak khusyuk, tertinggal, maka yang menyempurnakan adalah rawatib. Kesempurna tu sangat bagus. Apa lagi? Malam tarawih. Lepas tarawih witir. Lepas witir makan balik. Moreh. Dia nak cakap makan balik. Moreh kau. Dia sebalik perkataan moreh. Betul lah tu moreh. Tidur awal, tak payah tengok TV. Tidur awal 10.30, 11 tidur. Kunci jam pukul, orang perempuan pukul 4.30. Orang lelaki 5. Oh tak, aku jawabkan 4.30. Orang lelaki pun paling kurang kalau tak tolong pun bangunlah pukul 4.30. Bangun sembahyang qiyamul lail. Ada orang kata sahabat, okay, mulai bangun pukul 2, lepas tu kan sampai pukul 4 nak tidur balik, saya nak sahur. Be smart, jadi wanita yang smart. Bangun, kalau kita nak masak banyak 4.30 tak tidur. Bangunlah pukul 3.30. Sunat, saya sunat sekejap je. Tahajud 2 rakaat, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Assalamualaikum. Terus pergi masak. Astagfirullahaladzim. Sampai masak zikir. Masuk dalam makanan tu. Sebut, ya Allah Tuanku, suami aku ni malas pergi solat. Suami aku ni malam di masjid, isap rokok, handphone siang malam. Ya Allah tolong, ya Allah tolong. Lain mata. Betul. Allah kata doa paling Allah tengok apabila kau orang lain tidur kau bangun. Itulah tahajud. Doa yang Tuhan paling tengok. Sebab itu siapa ada masalah, saya tuan-tuan, masalah sangat. Bangun tahajud, menangis. Ketika orang lain tidur kita menangis, Allah kata insya-Allah doa kau aku makbulkan. Jangan cerita pada orang yang tak faham kita. Terutama bila kita ada sengketa dengan suami isteri, kita cerita kat kawan kita, suami aku cerita, iya ke lah minta cerai je. Astagfirullahaladzim. Dah lah perempuan ramai. Tahu tak orang lelaki kotak? Tahu? 8 je. Tapi saya bacakan balik, saya ingatkan balik. Bukan ada orang kata Ustazah cerita, komen. Aku komen, orang lelaki ni nak kahwin lebih daripada seorang. No komen. Hukumnya dari Allah. Kalau saya komen, salah, berdosa. Nak tanya orang yang nak kahwin tu, siapa nak kahwin kat sini? Siapa berani? Tak berani. Biasa orang lelaki yang kata aku nak kahwin, dia tu tak kahwin nanti. Yang diam tu, yang mata lelap. Cari. Yang diam tu tiba-tiba je, dia dah kahwin. Bila pejabat pijat semua tak mati kah? Kat luar pijat biawak hidup. Jadi janganlah kecil hati kalau suami. Saya tanya suami saya, sayang, you nak kahwin tak? Okay, you nak jawapan ikhlas atau berpura-pura? Atau menyenangkan you? Nak? Ikhlas. Nak? Oh, you nak kahwin? Nak? Bodoh orang lelaki orang kata tak nak. Suami saya cakap, ikhlas. Sebab perintah kan? Nak kahwin, belum boleh lebih. Tapi suami kata, tengoklah kemampuan kita. Yang tu nak dengar tu. Jadi siapa nak kahwin kalau suami dah? Jangan. Kita jangan jadi suami isteri luar biasa. Di antaranya, dia punya jawapan tidak ada dalam kotak fikiran suami dia. Dalam kotak fikiran suami dia, kalau aku tanya yang soalan bak kahwin, dia akan mengamuk, baling apa-apa, piuk apa semua kat aku. Lepas tu satu malam tak nak hidung aku. Tengok tu. Ini isteri biasa. Isteri luar biasa, ya, kalau abang kahwin macam mana? Kahwin abang. Itu perintah dari Tuhan bang. Tapi sebelum abang kahwin, abang semak balik anak perempuan abang semua tutup aurat tak? Semua dah hafal tak tentang solat? Dah khatam tak? Saya tahu tak semua hukum? Saya sempurna tak di mata abang? Gaji yang abang dapat sebulan tanpa orang tolong cukup tak abang menakkan dua keluarga? Kalau abang rasa boleh, jangan bang. Bukan kerana payung mas, minta maaf, aku tak pakai payung. Ada orang, dia nak bagi saya payung saja. Payung dah lama kat rumah. Kemah. Pakai kemah besar lagi saja. Ada orang salah, saya tak
tak ada. Suami saya tanya, saya marah. Berani abang kahwin, berlangkah mayat saya. Langkah mayat. Suami pun doa tu. Setiap kali semayang, ya Allah Tuhanku, isteri aku cakap langkah mayatnya, maka kau fikirkanlah. Tengok tak sampai seminggu meninggal. Dia tak nak langkah. Tengok kucing kan, tak. Dia pun kucing. Kawan kata, Mat kau langkah. Tak ada, aku nak langkah kucing. Dia punya nak menghalalkan pesanan isteri. Kalau abang nak kahwin, langkahlah mayat aku dulu. Datang seorang, bang, jangan kahwin bang. Kalau aku mati bang, abang kahwin. Setelah abang tengok kubur aku penuh dengan rumput hijau bang. InsyaAllah takkan lah bang. InsyaAllah. Meninggal je, setiap hari bawa sekacir air jus. Satu kampung, satu taman tengok hebatnya dia. Beruntung dapat suami macam tu. Tak sangka kasihnya sampai ke kubur. Pagi lepas subuh pergi, nak malam asar pergi. Siu, Mat buat apa? Kering tanah kubur si arwah tu. Lepas dah sebulan dia pelik. Pergi tak ada rumput. 2 bulan tak ada. Dia pun dah mula marah, balik muka masam. Saya kunci, kau salam. Yang marah lagi. Mana tak marah? Aku 2 bulan tu pergi kubur jiru-jiru, satu rumput tak ada. Aku pelik lah. Orang lain meninggal dah lama, lebih selepas bini aku berkubur ada. Apa hal? Aku tak tahulah. Tapi aku nampak setiap kali kau balik, kau punya adik ipar balik. Kau bawa adik ipar ke? Tak ada. Rupanya nampak satu je adik ipar cabut. Jadi boleh ambil dah Okey. Apa lagi banyaklah tuan. Sedekah. Okey. Beriktikaf di masjid, membuka Al-Quran, bertadarus, berzikir, qiyamul lail. Kita buat sama-sama tuan-tuan. Tak dapat tiap hari, buat seminggu sekali, 10 malam terakhir. Tapi janganlah niat hari ni lama lagi, 10 malam terakhir. Takut tak ada nyawa. Jadi insyaAllah buatlah. Kalau tak mampu, saya dengar Ustaz Abdullah Alamin, saya memang minat dari ikut kuliah dia. Dia kata apa? Siapa nak tahu dia dapat Lailatul Qadar ke tidak? Sebenarnya dia sempurna satu hari sampai sebelum dia tidur, sebenarnya dia dah dapat Lailatul Qadar. Bukan semestinya dia bangun. Maksudnya apa? Okay, pada pagi kita puasa tu kita jaga amalan, kita tak ada buat dosa pun. Buat amalan sunat, jaga yang wajib sampai habis tarawih, kita buat sunat taubat, sunat hajat, kan, istighfar semua, kita pun tidur. Niat nak bangun untuk keluarga kita. Dah dapat Lailatul Qadar. Punya pahala kalau dia tak ada kita jumpa. Okay, next. Bulan yang banyak pengisiannya acara-acara Islami. Betul tak? Tengoklah TV, ceramah ada, majlis ilmu ada, filem-filem, semua bercerita Islam. Kadang-kadang saya berpelik juga artis-artis pakai tudung bulan puasa lepas tu dah tak ada dah. Itu kita doakanlah. Doa kita tak boleh cakap orang tu masuk neraka, orang tu jahat, tak boleh. Kita tak tahu kesudahan diri kita. Jadi kita nampak orang yang tak berapa sempurna ni, doakan dia. Sebab itu kita ada kawan-kawan yang tak tutup aurat ni, cakap elok. Yang marah dia, dia ni mungkin tak faham. Ada orang kata tak faham apa Ustazah? Belajar universiti, pergi overseas, cakap pandai, gaji ribu-ribu, pegang jawatan tinggi. Agama bila agama je, biarlah. Agaknya dia tak faham. Macam mana tu Ustaz? Saya kata inilah bil hikmah. Tarik dalam tepung apa dia? Tarik rambut dalam tepung. Macam kita nak tegur keluarga kita, kan? Macam kita menantu pakai tudung. Saya ada kuliah saya setiap bulan dekat Rashidi. Kadang-kadang pangkat-pangkat mak ada, makcik pun ada kan. Mak, Ustazah macam mana nak tegur menantu balik? Free hand Ustazah. Saya dah tua. Tak apa kak, akak dah pernah hadiahkan dia tudung? Dah, tak pakai pun dia puji je. Lawa mak hati mak kalau terbuka hati. Jawab kan, mak bukan terbuka hati, mak takut kubur kau terbuka. Cakap sambil lawak tak? Oh ya macam tu. Cakap. Kan? Sebab itu dakwah. Tu anak-anak kita kena tengok balik. Tudung pakai uniform sekolah. Pelik juga mak. Pagi gaya 1 ton. Ton apa? Biru, merah. Pergi. Saya nak cakap ni, pergi kubur. Oh perempuan tak wajib pergi kubur. Selagi tak tutup aurat, jangan pergi kubur. Pakai stokin tu. Ahli kubur anak kita. Ini pakai kain sekejap surga, sekejap neraka.
lelaki. Sebab itu jangan dayus. Jangan dayus. Balik kan kalau dia tak ada kaisi, tak pakai tudung, bulan Ramadan, sayang, pakai. Abang tak nak tahu dosa, pakai. Sampai satu tahap, kalau dia bersegang juga nak buat maksiat, pergi jumpa majlis agama. Kerana itu bukan pasangan kita dalam syurga. Kena ingat tu. Ada orang lelaki bangga isteri cantik. Hei sayang, cantik dari segi Islam apa? Setiap langkah orang melihat dia punya aurat. Oh ya Allah Tuhan. Yang kedua, Allah seret siapa? Anak lelaki. Kalau dia ada abang, abang tak tegur mak, abang tak tegur adik-adik, adik kakak dia, abang masuk. Yang ketiga, datuk. Lepas tu dia bawa bapak saudara. Habis lelaki baru seret mak. Tapi dalam mendidik, mak nombor satu. Sebab itu kita elok tudung. Tudung macam mana? Tutup aurat. Ada orang tu salah, yang lama besar tu ke? Tengok saiz kita, nak tutup apa? Dia sebenarnya tutup aurat supaya bila masuk tu kita boleh sembahyang. Tengok saiz, yes. I like you. Ni ayat saya kat sekolah. Tengok saiz. If you S pakai M, if you N pakai L, if you L, XL, if you XL, double XL, if you double XL, triple XL, if you triple, sendiri punya ingat. Jadi tak kisah nak bentuk mana pun, tutup. Ini kadang minta maaf saya cakap, ni saya kena cakap, tak suka tak apa. Saya tak nak bila saya mati, Rosita kenapa kau tak cakap? Kau takut je nak tegakkan hukum Allah. Saya tak nak tuan. Kalau rasa tak suka jangan panggil, beritahu. Saya mana-mana agensi kata, oh saudara Rita lantang. Tak suka jangan, tak apa. Janji kalau saya diberi berkongsi ilmu supaya saya tak nak mati besok susah. Sebab di antara orang yang paling lama daripada masyarakat dipanggil adalah orang yang ketika hidup dia suka bagi ceramah, tapi dalam ceramah dia tak buat, dia pandai cakap. Na'udzubillah. Orang perempuan tudung apa, nak tutup apa? Perhiasan kita. Sebab itu kita mati kapan? 5 kain kapan kita. Orang lelaki 3. Kenapa? Aurat kita banyak. Allah kata ku jadikan kau sempurna, cantik. Semua cantik. Sebab itu orang pakai pudar ni tahap iman dia tinggi. Orang pertama dapat lihat muka Allah di padang mahsyar. Kita tak mampu kan? Orang pakai pudar tu, dia melihat muka Allah di padang mahsyar pertama kali. Sebab dia bukan wajib pun muka, dia tutup lagi. Mata je, nak makan pun tengok masuk. Ya Allah. Tapi hari ni remaja minta maaf ni, ada sekelintir remaja gotik ni, pakai ni pudar tergeli-geli. Saya tegur, bekas-bekas ex-student saya datang pakai jubah hitam. Jangan tak pakai dah lah jubah tu besar tu, enggak. Tangan sampai ke sini nampak. Pakai inai, siap buat lukisan yang macam kerawang tu sampai ke sini. Lepas tu dia naik pandang, jumpalah adik dia katnya lama ke kawan. Weh, aku datang. Saya suara siapa ni? Takkan budak pakai budak tu cakap. Saya dengar dia, Wan, aku datang. Saya terus naik, saya pergi suruh. Dia datang 5 orang kat saya. Kau bekas student, boleh saya tengok wajah kau? Tak boleh Ustaz, saya dah makan pudar. Hebat kau. Aku bukan jantan. Betul ke sikit tanggapan kau? Yang pertama, Ustazah tegur. Ustazah minta maaf, Ustazah tak ada macam kau iman yang tinggi. Ustazah pun, Ustazah 28 tahun jadi Ustazah. Tapi Ustazah tak mampu nak tutup. Kau bagus, kau lebih bagus. Semoga apa yang saya ajar tu berkat. Tapi Ustazah nak tegur, ciri orang pakai pudar bukan macam ni. Bukan tergetik-getik, suara sampai 3 blok tengah. Tangan kau sampai ke bawah ni, bawah lengan nampak. Inai kau, ni perhiasan. Ya. Tengok dia balik, dia perang mulut dekat dalam WhatsApp, Facebook dengan saya. Anak saya baca, screenshot hantar kat saya. Saya tulis, Assalamualaikum. Semoga kau baca ni, Allah beri hidayah kat kau. Seorang cikgu beri nasihat pada kau. Dia cakap, aku buka kerana dia. Aku nak bagus, aku nak jadi insan muslimah. Kau fahamkan perkataan muslimah hebat-hebat. Lepas tu, baru kau jumpa Ustazah balik. Saya lepas dia baca tu, tunggu dia padam. Terusnya. Jadi tuan-tuan tengok keturunan kita. Yang mana jauh anak perempuan, tudung lagi pendek, dah besar lagi. Ni ada kat pasaran, 120. Nyah. Dah tutup apa? Pergi kubur pagi dengan perhiasan, dengan gelang kaki kertas betul ke? Orang kubur kata ini nyampah bising lah. Nanti baju raya ingatlah. Baju raya elok
tu ambil gambar. Habis ambil gambar, anak pun duduk kat dekat TV tu tak. Orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dengan t-shirt dia punya ketat. Masuk dia. Ini keturunan kita. Nabi menangis kerana kita. Nabi susah payah minta satu ganjaran dari Allah. Allah bagi Ramadan. Tapi habis Ramadan kita tak ingat. Sebab apa? Sebab kita tak banyak tengok benda-benda yang bercirikat Islamik. Kalau ada pun dia bermusim. Itu yang jadi pada negara kita. Semoga kita doa pemimpin-pemimpin kita nampak. Sebab orang yang pertama akan ditanya di padang mahsyar besok adalah pemimpin negara. Lagi besar jawatan, lagi lama kat padang mahsyar. Ini betul. Bukan perkara main-main. Sebab itu kat dalam ni tuan-tuan, siapa jawatan paling tinggi, gaji paling banyak, lagi besar tu nak gaji. Sebab itu bersyukur. Siapa APC dapat? Dia. APC keluar je, semua Pakistan. Tanya kak ucapkan, tanya ke? Tak ikhlas. Siapa dah buat, minta maaf. Balik kan, tak maaf sepenuh Ramadan, minta maaf. Siapa lama tu dosa banyak. Baik, next. Apa lagi? Saling memberi dan bermaafan. Biasanya bulan Ramadan Allah jadikan untuk kita memberi. Apa dia? Sedekah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kita dah 7 hari, tuan-tuan dah sedekah belum? Alhamdulillah. Buat setiap hari RM1. Jadikan setiap hari. Paling kurang pergi je terawih yang lelaki, masuk dah tabung RM1. Allah kata Allah tak tengok yang banyak. Kalau yang banyak itu ikhlas, insya-Allah. Allah tengok kita usaha nak beri ke tidak. Tahu ni inovasi saya kat sekolah saya, semua murid Islam tarik 20% daripada duit belanja dia. Saya kata apa? Bila mak bapak kau bagi duit, itu duit kau. Berusahalah kumpul pahala bersedekah dengan duit kau sendiri. Alhamdulillah. Ustazah, saya sedekah Ustazah RM1. Alhamdulillah nak. Kau doa apa? Macam-macam doa Ustazah. Tapi itulah Bilal dengan imam kampung panggil saya Ustazah. Kenapa? Saya duduk kat tabung tu lama. Jadi diorang suspek saya Ustazah. Dia budak-budak kat ujung kan. Kenapa? Kau Ustazah kata doa banyak, minta sebut mata pelajaran yang gagal, apa masalah semua apa tu masuk kan. Saya pun ambil uduk, saya pun duduk kat tabung saya. Saya baca Ustazah berpanjang, saya sebut. Oh, saya kan pelajaran 10 tak lulus. Saya sebut Ustazah 10. Jadi dia makan masa lah sebut BM, BI, sejarah, matematik, baik. Sebut je semua. Ya Allah, bagilah aku pandai jadi anak soleh. Mak bapak aku. Tengah-tengah saya baca Ustazah, saya nampak imam. Saya pun masuk. Kau kenapa? Kalau tabung ni hilang, kau suspek tabung. Saya pun ajar, mulai besok, minggu depan, Senin sampai Jumaat, dapat RM1. Kau dah ambil untuk, belum kata untuk, daripada rumah kau dah berdoa. Sebab doa kau panjang kan. Bagus juga Ustazah. Kau tidak asyik bergurau tu Ustazah. Bagus. Ni bulan Ramadan, tak nak gurau. Gurau ganti zikir. Dia cakap apa? Ya Allah, Tuhan jadikan anak soleh, anak pandai, anak bijak, anak beriman, anak yang semua cakap yang baik-baik. Sampai dekat situ kau berhenti, ambil wudu, dah ambil wudu, baca doa lepas wudu, terus kau sambung, ya Allah, makbulkan permintaan aku. Lama tak? Dia pun datang minggu depan, foto berkesan. Bilal dengan imam tengok tak jadi panggil. Okey, so tolong siapa yang anak-anak dah pernah jumpa satu berita, memang saya suruh buat. Terutama budak-budak yang nak ambil peperiksaan tuan. UPKK 8A, UPSR 6A, amali solat darjah 6 ada 2 tak? UPSR 6A, sekolah petang ada 4A. Kita kena ambil tahu. Ini yang kita jadi mak bapak apa? Tahu ugutan. Kau tak dapat Seri A, kau siap. Budak ni kata, aku lulus pun tak benar. Mak aku ni kenal aku ke tidak ni? So jadikan Ramadan kenal anak. Anak tak stres. Betul tuan-tuan. Anak ke ujung ni janganlah bagi stres. Saya inovasi saya Alhamdulillah. Saya target, saya ada 6 kelas, 4 kelas memang worst. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Dia tahu baca, tapi dia tak tahu apa dia baca. Saya dapat dia bulan 2017.